Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kitab Tuhfatul Tullab muka surat yang ke-104. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, ketiga dan haram atas bapa itu berkahwin dengan sahaya anaknya, sahaya anak seorang, anaknya anak bapa. Jadi yang ketiganya berkaitan dengan i'faf. Bila seorang anak itu ada hamba, maka tak bolehlah dan haramlah ke atas bapa menikah dengan sahaya. Dulu haram wati, sekarang haram pula nikah. Wati pun haram, betul lagi nikah. Tetapi jikalau milik anaknya, anak seorang tadi akan isteri bapaknya, isteri bapa bagi anak yang berkahwin. Tetapi jikalau milik anaknya, anak bapa tu akan isteri bapaknya, akan isteri bapa bagi anak yang berkahwin ia, yang berkahwin ia anak dengan sahaya yang tiada harus bagi bapaknya, bapak bagi anak tu. Sekarang kan ada tulisan kan itu potong apa terpotong. Ada kata dan haram atas bapa itu berkahwin dengan sahaya anaknya. Tetapi jika milik anaknya akan isteri bapaknya yang berkahwin ia dengan sahaya yang tiada harus bagi bapaknya. Sekarang betul. Yakni tak sekarang tu maksud apa dia? Yakni tak kala dimilik oleh anaknya, anak bagi bapa. Tengok undang bawah tu, yakni jikalau milik oleh anaknya, anak bagi bapa. Anak dia milik apa? Akan isteri bapaknya, isteri bapa bagi anak. Mana isteri pak dia tu hamba. Isteri pak dia tu hamba. Kemudian anak dia tu milik hamba tersebut. Okey. Yang tiada harus bagi bapaknya, bagi bapak bagi anak tu. Sekarang apa yang sekarang tu? Yakni tak kala dimiliki oleh anaknya, anak seorang. Anaknya anak bapa tu. Okey, sekarang dia kata soalan pelik apa? Payah sikit. Anak tu milik isteri bapa. Maknanya isteri pak tu hamba. Tuan dia siapa? Anak dia. Maka ketika itu
Jikalau memilih anaknya akan isteri bapaknya, jikalau memilih oleh anaknya akan isteri bapaknya yang tiada harus bagi bapaknya sekarang, yakni tak kala dimiliki oleh anaknya. Okay. Tetapi jikalau mana jawabnya? Sebelum. Tetapi nikah dahulu itu sahih dengan sebab diperoleh syaratnya. Tiada jadi fasakh nikah itu kerana dimaafkan pada pertengahan barang yang dimaafkan pada permulaan. Yakni tetapi nikah dahulu dan memilih anaknya itu sahih dengan sebab cukup syaratnya. Ni rumit ni. Nak mikir sikit. Jikalau milih anaknya akan isteri bapaknya yang berkahwin ia anak dengan sahaya yang tiada harus bagi bapaknya sekarang, yang tak kala dimiliki oleh anaknya. Tetapi nikah dahulu itu sahih dengan sebab diperoleh syaratnya, yakni tak kala nikah dahulu dia memilih anaknya itu sahih dengan sebab cukup syaratnya. Tiada jadi fasakh nikah itu. Ayah boleh. Ya, kita bacakan surah nikah lah. Beli sikit ayat. Ayat dia punya masalah bayar. Haram bapak yang merdeka bernikah dengan hamba perempuan milik anaknya. Kata musannif, haram atas bapak itu berkahwin dengan dengan sahaya anaknya. Okey, itu jelaslah, haram atas bapak itu berkahwin dengan sahaya anaknya, yakni haram ke atas bapak yang merdeka dan sabit mahram dengan keturunan merdeka. Dia kata haram ke atas bapak yang merdeka dan sabit mahram dengan keturunan bernikah dengan hamba perempuan milik anak seseorang, hal keadaan anak tersebut sabit mahram juga dengan sebab keturunan. Haram ke atas bapa yang merdeka dan sabit mahram dengan keturunan. Ini dengan sebab keturunan, bukan susuan, bukan persemedaan. Bernikah, haram bernikah itu fa'il haram. Haram bernikah dengan hamba perempuan milik anak seorang. Hamba perempuan tu milik anak seorang. Mana hamba perempuan tu tuan dia adalah anak dia. Hal keadaan anak tersebut sabit mahram juga dengan sebab keturunan. Boleh. Bapa yang merdeka dan sabit mahram dengan keturunan bernikah dengan hamba perempuan. Betul lah. Haram ke atas bapa yang merdeka dan sabit mahram dengan sebab keturunan. Haram apa? Haram bernikah dengan hamba perempuan. Hamba perempuan tu pula milik anak seseorang. Seseorang tu pak dia lah. Hal keadaan anak tersebut sabit mahram juga dengan sebab keturunan. Okey, jadi mana pak dia dengan anak dia tu sama-sama sabit mahram secara keturunan. Anak dia ada hamba perempuan, maka pak dia ni haram bernikah dengan hamba perempuan tersebut yang milik anak dia. Yang mana anak dia dengan pak dia tu sabit keturunan. Syekh Al-Damiri rahimahullah ta'ala dalam kitab An-Najmul Wahash dan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfah menyatakan bahawa diharamkan bernikah dengan hamba perempuan bagi anaknya atas bapaknya. Hamba perempuan bagi anaknya, bagi itu mana miliknya, milik anaknya haram atas bapaknya yang merdeka tersebut. Berlaku sama ada kita berpendapat atas pendapat yang mengatakan wajib ke atas anak melakukan i'faf kepada bapaknya, ataupun atas pendapat yang menyatakan tidak wajib ke atas anaknya melakukan i'faf kepadanya. Mana secara mutlak sama ada kita kata wajib i'faf anak kepada bapa, ataupun tidak wajib i'faf anak kepada bapa, tentang bapa tersebut tidak boleh bernikah dengan hamba perempuan milik anak. Yang mana bapa dengan anak itu sabit keturunan, sabit secara nasab. Bukan itu sahaja, bahkan diharamkan juga ke atas bapaknya yang merdeka tersebut bernikah dengan hamba perempuan bagi anaknya tersebut, sama ada bapaknya bimbang berlaku perzinaan ataupun tidak.
pun haram juga, sama ada bimbang ataupun tidak, disebabkan hamba saya tu hamba milik anak, tetap tidak boleh untuk bernikah seperti mana haram wati. Hal ini berlaku kerana padanya berlaku syubhah yang dapat menggugurkan kewajiban had atasnya, kerana seolah-olah anak punya harta tu milik mak, tapi taklah secara mubasyarah, tak secara langsung anak punya harta tu semua milik mak. Itu yang timbul syubhat. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah ta'ala telah menyatakan dalam Mughni, sebab diharamkan perkara tersebut kerana hamba perempuan bagi anak lelaki tersebut seolah-olah seperti hambanya sendiri. Itu seolah-olah, bukan seperti, seolah-olah. Kerana harta anak harta pak juga, seolah-olah harta anak harta pak juga, seolah-olah juga hamba perempuan bagi anak adalah hamba perempuan bagi pak. Pandangan yang kedua menyatakan bahawa harus bagi bapaknya yang merdeka tersebut bernikah dengan hamba perempuan milik anaknya. Yang pendapat kedua kata boleh, tapi bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad tak boleh seperti mana disebut dalam kitab kita ni. Pandangan kedua kata boleh, yang mengatakan tidak sabitnya, berdasarkan pendapat yang mengatakan tidak sabitnya mustauladah, iaitu tidak sabitnya hamba perempuan yang disetubuhi itu jadi ummul walad pada hamba perempuan milik anaknya, ataupun atas pandangan yang mengatakan tidak wajib melaksanakan i'faf oleh anak kepada bapaknya. Dua-dua atas pandangan dua ni, tak sabit mustauladah dan tak wajib i'faf, maka atas pendapat ni bolehlah dia tu bernikah dengan hamba perempuan milik anaknya. Okey. Namun begitu, kebanyakan para ulama memilih pendapat yang pertama sebagai pendapat yang pandangan yang dimu'tamadkan. Itulah disebutkan juga oleh Syekh Daud Al-Fadhali dalam kitab kita ni, dia memu'tamadkan dengan pendapat yang pertama. Haram bagi bapa yang merdeka bernikah dengan hamba perempuan milik anaknya. Haram bapa yang merdeka bernikah dengan hamba perempuan milik anaknya. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah ta'ala telah menerangkan dalam Mughni bahawa begitu juga haram ke atas bapa bernikah dengan hamba perempuan milik anaknya yang sabit mahram secara susuan. Kita ada dalam kitab, dalam tajuk salah tu, milik anaknya yang susuan lah. Susuan pun haram juga, seperti mana sabit secara nasab, secara susuan pun haram juga. Haram bapa yang merdeka bernikah dengan hamba perempuan yang mushtarak antara anaknya dengan orang lain. Hamba mushtarak mana tuan beza-beza. Bila satu tuan tu memerdekakan dia, hamba tu dipanggil hamba muba'ad. Jadi hamba sekali ada dua tuan, dan ke atas dia ada dua, dia panggil hamba mushtarak. Syekh Al-Damili rahimahullah telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash bahawa haram ke atas bapa bernikah dengan hamba perempuan yang mushtarak antara anaknya dengan orang lain. Sebab apa haram? Sebab ada kaitan anak. Walaupun ada tuan hamba itu orang lain selain daripada anaknya, tapi disebabkan anaknya pun tuan dia juga, maka tidak boleh hukum dia haram. Harus bapa yang berstatus hamba, tadi status merdeka, status hamba belum, bernikah dengan hamba perempuan milik anaknya. Maknanya secara mutlak lah, sama ada pak dia itu merdeka ataupun hamba, haram berlaku untuk bernikah dengan hamba perempuan anaknya. Syekh Al-Damili rahimahullah ta'ala dalam kitab An-Najmul Wahash dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughni telah menjelaskan bahawa jika bapa yang berstatus hamba, maka harus baginya harus bukan haram, silap. Yang merdeka saja yang kata haram. Kalau pak tu merdeka, maka hukum dia haram bernikah dengan hamba sahaya bagi anaknya. Adapun kalau bapaknya itu adalah hamba, maka harus dia bernikah dengan hamba sahaya bagi anaknya. Itu dia kata harus bagi bapa tu untuk bernikah dengan hamba perempuan milik anaknya. Hal ini berlaku kerana anak tersebut tidak wajib melaksanakan i'faf kepada bapaknya sebab pak dia hamba. Jikalau bapaknya berstatus hamba dan tidak wajib memberikan nafkah kepadanya, maka sebab itulah bapa yang berstatus hamba boleh bernikah dengan hamba perempuan milik anaknya. Ialah dia sebab tidak wajib anak tersebut memberikan i'faf kepada pak disebabkan merdeka, dan tak wajib untuk memberikan nafkah kepada pak tersebut. Yang wajibnya ketika pak tu merdeka sahaja, maka wajib i'faf kalau perlu, dan juga memberikan nafkah.
Bapa yang statusnya hamba bersetubuh dengan hamba perempuan bagi anaknya, adakah hamba tersebut menjadi mustauladah? Yang dulu kita kata jadi mustauladah tu kalau mak dia merdeka. Syekh Al-Dabiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahhash fi Syarh Al-Minhaj bahawa apabila bapa yang berstatus hamba bersetubuh bersama hamba perempuan milik anaknya sehingga bukti tidak akan menjadikan hamba perempuan tersebut ummul walad bagi bapaknya. Siapa dia? Kalau pak dia itu hamba, dia bersetubuh dengan hamba perempuan bagi anaknya, maka tidaklah menjadi hamba perempuan tersebut mustauladah. Adapun kalau pak dia itu merdeka, jadilah mustauladah. Keharusan anak yang merdeka bernikah dengan hamba perempuan milik bapaknya. Keharusan anak yang merdeka bernikah dengan hamba perempuan milik bapaknya. Ini lain pula. Anak merdeka, pak milik hamba perempuan. Boleh ke tak anak bernikah dengan hamba perempuan milik pak dia? Dia kata Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Mughni bahawa harus bagi seorang anak yang merdeka bernikah dengan hamba perempuan milik bapaknya dan juga milik ibunya tanpa berlaku perbezaan pandangan ulama apabila didapati syarat-syarat pernikah dengan hamba sahaya. Dulu kita bahaslah syarat-syarat hamba sahaya. Kalau dia tidak ada orang merdeka dah, kalau ada pun maharnya, bolehlah dia cari hamba sahaya. Maka hamba sahaya pak dia dengan mak dia sendiri bolehlah, boleh. Hal ini berlaku kerana ibu dan bapaknya tidak wajib lakukan i'faf kepada anaknya. Bila tak wajib lakukan i'faf, seolah-olah gini kaedahnya setiap orang yang tidak wajib lakukan i'faf maka boleh nikah dengan hamba. Tu dia. Boleh kita buat kaedah begitu sama macam tadi. Soalan apa masalah macam tadi. Habis. Tu dia kata tadi kita ni, tetapi jikalau memiliklah anaknya anak bapa akan isteri bapaknya, bapa bagi anak lah. Maknanya pak dengan anak sabit keturunan, sabit mahram. Kemudian pak dia tu mempunyai hamba apa nama tu? Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian anak dia tu anak ke pak tadi pilih apa? Jadi pening ya. Mana tadi? Jadi anak tu memiliki hamba perempuan. Betul lah. Hamba sahaya tersebut milik anak lelaki. Kemudian pak ni isteri pak ni ialah hamba sahaya bagi anak lelaki tu. Yang mana atau dia kata tetapi tu sebab tadi dia kata haram, tetapi mana disedera kecuali tadi dia kata haram atas bapa berkahwin dengan saya anaknya. Tetapi mana tak haram bila jikalau milik anaknya akan isteri bapaknya. Mana pak isteri pak dia ni kahwin dah ni, tapi isteri pak tu hamba perempuan anak yang berkahwin ia pak dengan saya yang tiada harus bagi bapaknya bapak sekarang ni, yakni tak kala dimiliki oleh anaknya, anak bapak. Nombor benar dia kata apa? Yakni jikalau milik oleh anaknya, anak bagi bapak, akan isteri bapaknya, bapak bagi anak. Yang tiada harus bagi bapaknya, bapak anak tu sekarang, yakni tak kala dimiliki oleh anaknya. Tak harus apa ni? Tak harus apa ni? Payah nak tasbih. Faham dah nak payah. Sekarang ni pak dia menikah dengan seorang perempuan yang hamba. Hamba ni pula jadi payah. Dia menikah, bapak dia menikah dengan seorang hamba. Kemudian hamba saya ni pula jadi milik bagi anak dia. Kalau lah daripada asal anak dia tu ada hamba, pak dia memang tak dinikah dah. Haram. Tapi sekarang ni pak dia nikah dah dengan perempuan ni. Kemudian perempuan ni hamba ni pula tiba-tiba dimiliki oleh anak dia.
Tu dia kata, tak jikalau memilih anaknya, anak buah tu akan isteri bapaknya. Mana bapak tu dah kahwin dah. Bapak tu dah nikah dah dengan hamba tersebut. Beza dengan kalau anak dia tu ada hamba, pak dia tak nikah lagi dengan hamba tu. Kemudian nak nikah dengan hamba tu haram. Sekali pak dia nikah dengan hamba, tiba-tiba hamba tu jadi milik anak. Beli ke lagu mana Allah, pak tu jadi tuan dia adalah anak dia sendiri. Yang berkahwin ia pak tu dengan sahaya yang tiada harus bagi bapa. Yakni kalaulah sekarang, kalau dalam tempoh dia memiliki anak dia tu memiliki hamba sahaya perempuan. Kalau dalam tempoh hamba perempuan tersebut dimiliki oleh anak bagi bapa tu, kalau ikut tak dinikah lah. Tapi sekarang dimiliki selepas daripada pak nikah. Lepas tu sambung. Tetapi nikah dahulu dia. Hak dulu sebelum milik tu, itu sahih. Nikah sebelum daripada dimilik tu sah. Dengan sebab diperoleh syarat nikah. Nombor satu, yakni tetapi nikah dahulu daripada pemilik anaknya itu sah. Sahih. Dengan sebab cukup syarat nikah. Okey, dasar. Maka tiba-tiba anak tersebut dia jadi tuan kepada isteri pak dia. Adakah jadi fasakh? Tiada jadi fasakh nikah itu. Tak jadi fasakh. Nombor dua dia kata, ini jawab pada kata jikalau milik anaknya, anak bapa akan isteri bapaknya, bapa anak. Tak jadi fasakh. Kerana apa? Kerana ni ilah dia. Kerana dimaafkan pada pertengahan, barang yang tidak dimaafkan pada permulaan. Ini kaedah. Pada permulaan, kalau dia tu milik dah hamba saya tersebut, bapak dia boleh tak nikah? Tak boleh. Hukum dia haram. Sekarang ni pak dia nikah dah, hamba isteri dia tu hamba, tiba-tiba dimiliki oleh anak. Pertengahan ke permulaan ke pertengahan. Kalau ikut, jadi fasakh lah sebab haram. Tak jadi fasakh sebab dimaafkan pada pertengahan, barang yang tiada dimaafkan pada permulaan. Nombor tiga tulis. Kiasnya seperti mana masalah harus berkahwin dengan sahaya jika bapa. Okey, jika kita miskin, tak boleh nak bayar mahar, bolehlah nikah dengan sahaya. Dan tidak jadi terangkat nikah itu, tidak jadi terbatal nikah itu jika didatangi tu. Bukan didatangi tu tak ada. La'alla suat didatangi kaya. Lepas tu kaya. Mana mampu dah nikah dengan mereka selepas daripada berkahwin. Jadi selepas daripada berkahwin dengan hamba. Hak ni fasakh dah nikah? Tak fasakh. Dia panggil apa? Dimaafkan pada pertengahan, barang yang dimaafkan pada permulaan. Pada permulaan hamba kalau orang tersebut mampu nikah, dia tak boleh nikah dengan hamba saya. Tapi sekarang ni tak mampu, tiba-tiba jadi kaya. Adakah terfasakh nikah dengan hamba? Tidak fasakh. Begitu juga kalau anak tersebut, kalau pak tersebut dah nikah dengan hamba, tiba-tiba hamba tu jadi tuan kepada anaknya, maka jadi fasakh dah, tak jadi fasakh. Situ ya kan. Barat pening. Okey. Asyunikah. Haram bapa yang merdeka menikah dengan betul tak? Bukan. Anak memiliki hamba perempuan yang telah dinikahi oleh bapaknya merdeka. Tengok senang sikit. Kata musannif tiada jadi fasakh nikah itu. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala dalam kitab An-Najmul Wahash, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughni telah menjelaskan bahawa seorang bapa yang telah bernikah dengan seorang hamba perempuan dengan sekira-kira diharuskan ketika itu bernikah dengan hamba perempuan, kemudian hamba tersebut dimiliki oleh anaknya dengan sekira-kira tidak halal bagi seorang bapa bernikah dengan hamba perempuan milik anaknya pada permulaannya lagi. Nombor satu letak ni pula. Mari baca dulu. Maka berlakulah khilaf pandangan ulama sama ada terfasakh pernikahan tersebut ataupun tidak. Masalah tadi ya. Dia tu dah nikah dah dengan seorang hamba perempuan. Kemudian anaknya milik kepada hamba saya tersebut pula. Terjadi kedua fasakh khilaf. Nombor satu dia kata,
pada asalnya seorang bapa diharapkan ke atasnya bernikah dengan hamba perempuan milik anaknya. Itulah. Akan tetapi pengharapan tersebut berlaku apabila ia berada di permulaan, yakni pada awal-awal lagi si anak sudah memiliki hamba tersebut. Faham? Ini berbeza jikalau pada awalnya anaknya tidak memiliki hamba tersebut. Maka bapaknya mengambil keputusan untuk bernikah dengan seorang hamba perempuan dengan sabitnya syarat-syarat sah menikah dengan hamba perempuan, antaranya tak mampu dan sebagainya. Kemudian anaknya memiliki hamba perempuan tersebut hal keadaan waktu sekarang sudah menjadi isteri bagi bapaknya sendiri. Adakah terfasah nikah? Khilaf. Pandangan yang asah tidak berlaku sama sekali fasakh terhadap pernikahannya. Hal ini berlaku kerana asal pada pernikahan ialah sabit dan berkekalan. Itu asal. Jadi tidak boleh membatalkan pernikahan tanpa ada alasan yang gugur. Perkara yang berkekalan ini mempunyai kekuatan yang tidak sabit pada permulaan. Perkara ini berlaku seperti mana seseorang bernikah dengan seorang hamba perempuan ketika dirinya susah untuk membayar mahar perkahwinan, kemudian dirinya menjadi orang senang dan mendapat harta, maka perkara tersebut tidak menjadikan pernikahan tersebut dibatalkan atau difasihkan. Itu tadilah ta'lim. Tapi pandangan kedua kata pandangan yang disahihkan oleh Syekh Al-Fariqi rahimahullahu ta'ala. Dia kata terhalang bapaknya itu daripada hamba perempuan tersebut, yakni terjadinya fasakh seperti mana terhalangnya seseorang bernikah dengan hamba perempuannya sendiri. Terhalang bapaknya itu daripada hamba perempuan tersebut, mana tak dikahwinlah, terjadi fasakh. Dia panggil infisakh, terfasakh. Kalau fasakh kita yang fasakh, kalau infisakh dia terfasakh. Dah kahwin lama lah, rupa-rupanya dua mahram, infisakh, terfasaklah dia. Oleh itu dua pandangan ini terjadi apabila bapa seseorang itu merdeka sahaja, hal keadaan dirinya susah dan tidak mempunyai harta. Hal keadaan dirinya diri bapa susah dan tidak mempunyai harta, serta takut akan berlakunya perzinaan kepada bapa jikalau tidak bernikah. Habis. Anak memiliki hamba perempuan yang telah dinikahi oleh bapaknya yang berstatus hamba. Bapaknya status hamba pula. Tadi merdeka. Syekh Nadawi rahimahullah telah menyebutkan dalam An-Najmul Wahash bahawa jikalau bapaknya yang berstatus hamba bernikah dengan seorang hamba perempuan, kemudian dimiliki oleh anaknya sendiri, maka tidak berlaku sama sekali perbezaan pandangan ulama berkaitan dengan tidak terjadi yang fasad. Tak jadi. Beda. Atau kitab Idhahul Ba'ithah ni dia matan minhah. Disebut dalam minhah talibin Fatul Wahab. Kalau kita dalam syuruh lagi banyak juga salah. Tu payah nak ibarat. Anak memiliki hamba perempuan. Hal ini berlaku kerana hamba lelaki diharuskan bernikah dengan hamba perempuan milik anaknya sendiri, seperti mana telah dibahaskan. Bapa bersetubuh bersama hamba perempuan yang dinikahi selepas dimiliki anaknya. Adakah hamba tersebut menjadi mustauladah bagi bapaknya? Bapa setubuh dengan hamba perempuan yang dah nikah dah setubuh. Lepas tu hamba tu dimiliki oleh anaknya. Adakah hamba tersebut jadi mustauladah? Beli lagi. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala telah menerangkan dalam Mughni bahawa jikalau seorang bapa bersetubuh bersama hamba perempuan yang dinikahinya sehingga menyebabkan mengandung selepas anaknya memiliki hamba tersebut. Gini. Jadi pak dia menikah, lepas tu anak dia milik hamba tu. Pak dia pun setubuh. Itu. Adakah hamba perempuan tu jadi ummul walad ataupun tidak? Khilaf. Maka berlaku perbezaan pandangan ulama sama ada hamba tersebut menjadi ummul walad bagi pada bapaknya ataupun tidak. Pandangan pertama dia kata menjadi ummul walad bagi bapaknya. Jadi ummul walad. Pandangan kedua, pandangan mu'tamad, tidak menjadi ummul walad. Kenapa? Kerana telah dimiliki oleh anak dia sebelum bapak dia setubuh. Sebab ummul walad ni diiktibar dari sudut setubuh, bukan dari sudut kahwin. Dari sudut setubuh habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, keempat, dan demikian lagi tiada harus yang haram seorang berkahwin dengan sahaya mukatabah. Seseorang nikah dengan sahaya mukatabah hukum dia haram.
Nombor 4, yakni demikian lagi tiada harus bagi bapa berkahwin dengan sahaya mukatabah anaknya. Oh, bapa yang kahwin. Jadi pak menikah dengan hamba sahaya yang mukatabah bagi anaknya. Mukatabah maksudnya apa? Maksudnya anak dia ni ta'liq atau gini. Aku menikahkan kau dalam tempoh 5 bulan, tetapi dengan syarat bayar tiap bulan RM20. Tu hamba mukatabah. Pak dia pula pergi nikah dengan hamba mukatabah tersebut, pun haram juga. Tetapi jika memilikilah oleh sahaya mukatab itu akan isteri tuannya, tuan seorang, jadi fasahlah nikahnya. Nikah seorang, nikahnya nikah boh. Wallahu a'lam bis-shawab. Dia kata, jika memiliki oleh sahaya mukatab itu akan isteri tuannya. Jika memiliki oleh sahaya mukatab itu akan isteri tuannya, jadi fasakh nikahnya. Jika memiliki oleh sahaya mukatab itu akan isterinya, isteri tuannya. Jika memiliki oleh sahaya mukatab itu akan isteri tuannya. Siapa isteri ni? Ayat pula. Jika memiliki oleh sahaya mukatab itu akan isteri tuannya. Isteri tuannya. Jadi fasakh nikah. Tadi kata tak harus bagi bapa berkahwin dengan sahaya mukatabah anak. Jadi tuan tu anak lah. Jika memiliki oleh sahaya mukatab itu akan isteri tuannya. Mana ni? Penghulunya memiliki isteri bagi hambanya. Penghulu memiliki isteri bagi hambanya. Isteri mukatabah. Sahaya tu saya perempuan kan? Lepas tu isteri mukatabah macam mana? Sahaya tiada harus seseorang yang bapa berkahwin dengan sahaya mukatabah. Itu sahaya mukatabah anaknya. Sahaya mukatabah mesti perempuan. Lepas tu, tetapi jika memiliki oleh sahaya mukatab itu akan isteri tuannya. Sahaya mukatab sama dia, isteri tuannya. Sahaya mukatab lagi memiliki isteri tuannya. Isteri tuan tu apa? Lepas tu jadi fasakh nikahnya. Siapa yang fasakh nikah ni? Jadi fasakh. Jikalau hamba mukatab memiliki isteri bagi tuannya, okey, maka bagaimana? Sama ada terfasakh pernikahannya. Okey. Payah ni. Sekarang ni hamba mukatab, dia seolah-olah macam orang merdeka. Dia boleh pilih hamba. Dia seolah macam merdeka, dia boleh memilih hamba. Kemudian dia pun miliklah isteri tuannya. Tuannya ni isteri dia hamba. Hamba mukatab ni tuan dia satu, tuan dia nama Ahmad. Hamba mukatab ni Muhammad. Isteri Ahmad tuan dia ni namanya Fatimah. Fatimah Muhammad. Cuma Muhammad ni hamba mukatab. Lepas tu bila hamba mukatab, dia berada pada maqam macam orang merdeka ni, semua boleh hamba, boleh milih hamba. Dia pun milihlah hamba isteri tuan dia yang bernama Fatimah tadi. Adakah terfasakh pernikahan antara Fatimah dengan tuan dia? Terfasakh. Tu yang kata.
Oh boleh. Jadi fasahlah nikah tuan tu lah. Wallahu a'lam. Okey, kita tengok ke sini. Syekh Ad-Damini rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa jikalau hamba mukata memiliki isteri bagi tuannya, mana tuannya ada isteri hamba yang dia ni hamba mukata bagi tuannya, maka berlaku perbezaan pandangan ulama sama ada terfasah pernikahan tuan tu ataupun tidak. Pandangan yang asal berlaku fasah pada pernikahannya, berlaku fasah juga. Itu pandangan mu'tamad, dan itulah disebut oleh Syekh Daud Al-Fattani rahimahullah. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirmini rahimahullah telah menerangkan dalam Muhdi bahawa perkara ini berlaku seperti mana penghulunya memiliki isteri bagi hambanya. Sama juga hamba bagi tuan tu ada isteri pun hamba, penghulu tu pun memiliki isteri dia, maka turut terfasah dalam pernikahannya. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirmini rahimahullah ta'ala telah menerangkan dalam Muhdi bahawa status pernikahan dan dimiliki oleh orang lain sebagai hamba itu tidak boleh berhimpun sama sekali. Ad-diddal la yajtami'an. Status pernikahan dengan mamluk, orang tersebut dimiliki dalam masa yang sama dia berstatus pernikahan, itu tidak boleh berhimpun sekali. Nikah saja, hamba saja. Habis. Tapi pandangan yang kedua, tidak berlaku fasakh terhadap pernikahannya. Hal ini berlaku kerana dikaitkan dengan masalah pemilikan anak akan isteri bagi bapaknya, seperti mana yang telah dibahaskan. Pemilikan anak akan isteri bagi bapaknya, milik kedua anak tersebut, itu berlaku perbahasan. Maka tidak berlakulah fasakh pernikahan tersebut apabila hamba mukata tersebut bernikah dengan hamba mukata tersebut memiliki isteri bagi tuan tersebut. Apabila hamba mukata memiliki isteri bagi tuan dia, maka tetap tidak akan berlaku fasakh kerana dikaitkan dengan masalah pemilikan anak akan isteri bagi bapaknya, bapak seorang, seperti mana yang telah dibahaskan. Habis selesai. Kemudian masuk yang kelima, rukun kelima pernikahan, iaitu zaujah, isteri. Kata dia, kata dia, adapun rukun yang kelima itu isteri, zaujah, maka sunatlah bagi perempuan bersuami. Marilah. Sunat itu kasih nikah. Syekh Sulaiman Al-Ujaili rahimahullah telah menyatakan dalam Hasyiah Jamal ala Fathil Wahhab bahawa makna keadaan nikah itu disunatkan bagi perempuan ialah disunatkan bagi perempuan menuntut kepada walinya supaya menikahkannya jikalau perempuan tersebut telah mengetahui bahawa dirinya mempunyai kemampuan untuk mendirikan hak-hak suami sebagai seorang isteri. Apa hak isteri? 5. Berkemampuan dah untuk setubuh orang, boleh. Dia boleh minta, sunat minta wali dia untuk nikah dengan dia. Sunat bagi perempuan bersuami bila? Jika berkehendak kepada nikah. Kalau tak kehendak pada nikah dengan makna dia boleh menzalimi suami dia, tak boleh lah. Ataupun takut akan dizalimi oleh orang fajir. Apa orang fajir? Iaitu orang jahat. Kalau aku tak bersuami ni, orang akan ikut aku jalan-jalan, orang colek aku setubuh, aku rogol, aku habis gitu. Sebab berpanjangan. Sebab berpanjangan mata mereka itu orang fajir akan dia akan isteri, akan perempuan. Apa panjang mata aku tengok dia, syok lama. Maknanya kalau ada suami boleh menjaga pandangan mata mereka daripada isteri dia. Ini makin bersuami kehormatan isteri dia, itu bodoh lagi. Tu kata bodoh. Hal ni yang ngaji pun sama juga lah, ngaji sama. Orang boleh tengok isteri dia. Tutuplah kebahagiaan dan kemudaratan. Kebahagiaan rumah tangga tak cerita orang, kesesaraan rumah tangga pun tak cerita orang. Ni kesesaraan rumah tangga ditutup, kebahagiaan dihibur tak payah. Kerana bila menzahirkan kebahagiaan dengan isteri tu akan timbul dua orang, sama ada deki ataupun seronok. Seronok tak apa lah. Ada ki tu je
Kita dalam keadaan tak tahu pula siapa yang degil tu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita berlindung kepada Allah Taala daripada kejahatan orang berhasad bila berhasad. Bila idza hasad tu ayo. Bila berhasad, bila sihir lah, santau lah, apalah, walayyabillah. Jadi kebahagiaan dan kesengsaraan rumah tangga tidak perlu bagi tahu orang. Ni tugas suami tu takut orang zalim, orang fajir panjang mata ke isteri dia. Ni kau kahwin, kau orang panjang mata. Tu jeng. Isteri untuk suami sahaja, bukan untuk orang lain. Hatta kawan suami sekalipun. Atau berkehendak nafkahnya perempuan, perempuan tu nak orang nafkahkan dia, maka boleh kahwin, sunat. Atau akan orang yang mendirikan hukuk isteri, supaya orang mendirikan hak isteri, apa dia, rumahnya, ubatnya. Jika ia perempuan, ketahui bahawa ia perempuan kuasa mendirikan hukum hak-hak suaminya, suami perempuan, iaitu antaranya setubuh atau berkehendak kepada fadilah ibadat, ataupun dia tak mau setubuh tapi sama-sama tua dah, sama-sama redha dah, tak setubuh, tak ada kemampuan setubuh, tak apalah, kita nak menjadikan hubungan ini ibadat kepada Allah Taala. Boleh juga. Sunat juga Jadi bukan semata-mata setubuh saja, tidak. Tetapi maqasidul a'zam, al-maqasid ataupun al-gharadul a'zam fi nikahi al-jima'u. Tujuan yang besar dalam pernikahan itu ialah bersetubuhan. Maka jika tiada yang demikian itu, demikian apa? Nombor 6, yakni daripada qauluhu tiada berkehendak kepada nikah ila akhirih itu, maka makruh ia perempuan berkahwin. Kasyuriqah, kata musannif makruh. Imam Ibn Rif'ah rahimahullah telah menyatakan dalam Kifayatun Nabi Syarah Tanbih bahawa dimakruhkan nikah bagi perempuan itu disebabkan terkaitnya dirinya dengan pernikahan dalam keadaan dirinya sedang bersibuk-sibuk dengan perkara yang membabitkan ibadat kepada Allah Ta'ala. Bersibuk-sibuk dengan perkara yang membabitkan Allah Ta'ala sehingga tidak boleh melaksanakan hak-hak suami dan sebagainya, kemudian makruh. Sehingga tahap menzalimi suami itu haram. Lepas tu dalam cerita dalam dulu je, ini cerita apa, ada seorang perempuan yang buat ibadat. Di malam hari dia, sebelum dia bermunajat pada Allah, dia beribadat pada Allah, dia akan pakai pakaian yang paling seksi sekali. Dia akan menghadap suami dia akan bertanya bahawasanya malam ni nak berhajat ke tidak? Berhajat itu setubuh ataupun tidak? Kalau tak berhajat pada setubuh, maka dia tumpuk semula pakaian, dia pun ibadat pada Allah Ta'ala sampai subuh. Kalau dia berhajat, suami dia berhajat, maka dia akan layan suaminya sehabis mungkin, sebaik mungkin. Itu perempuan yang salihah lagi. Ni Allah mentang-mentanglah dia tu kaki ibadat, dia buat ibadat tak hirau suami dia. Tak jadi. Besar ke mana-mana pun besar suami lagi. Sembahyang sunat dengan suami besar. Walaupun dia pernah melazimi dah sembahyang sunat 400 juta rakaat sekali pun, suami dia lebih utamakan kalau dia berkehendak. Kalau tak berkehendak tak apa. Sebab tu kalau puasa kat rumah tu wajib minta isi suami. Puasa. Sebab apa? Suami ada rumah, bila-bila masa saja boleh berhajat. Bila nak keluar rumah wajib minta izin. Kalau tak ada rumah tu tak ada apa. Tapi walaupun tak ada rumah, dia ikut suami dia untuk pergi keluar rumah, tu lagi bagus. Tempoh sebab nak pergi sekian-sekian, dia pun izin apa. Walaupun ada foreign nak izin, lebih baik nyata. Habis. Kemudian maka jika tiada habis kesan, kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, tetapi terkadang wajib pula berkahwin jika diketahui tiada sentosa, tiada selamat atas diri seorang perempuan daripada dizalimi orang akan perempuan melainkan dengan bersuami, maka wajib. Orang ni kalau akan melaksanakan kezaliman ke atas dia, melainkan kalau dia bersuami, maka ketika itu nak elakkan daripada kezaliman berlaku atas diri dia, wajiblah dia bersuami. Selesai. Kemudian beberapa masalah zaujah, masalah isteri. Masalah pertama, maka jika ada perempuan itu kasuriqah, yakni perempuan yang walinya hendak menikahkannya, lagi bikir
dara, yakni anak perempuan yang dara. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menerangkan dalam Tuhfah bahawa perkataan al-bikr itu mempunyai sama maksudnya dengan perkataan al-azra, iaitu perempuan yang dara. Sama ada persamaan tersebut dari sudut bahasa ataupun uruf. Namun begitu, sebagian ulama membezakan antara kedua-dua lafaz tersebut. Lafaz bikir itu terkena kepada perempuan yang akan diam apabila meminta izin untuk menikahkannya meskipun telah hilang darahnya sekalipun. Lafaz al-azra itu terkena kepada perempuan yang dara pada hakikatnya, yakni orang yang belum hilang darahnya. Jadi orang yang dikirakan bikir itu sama ada hilang darah ataupun tidak, tetapi tak menikah orang itu. Hilang darah lah ke mana? Dengan cara pecah darah. Dia sah kuat kan, kangkang rajuk, pecah. Sebab darah ni dia adalah satu lapisan yang cukup tipis. Dia mudah ditembus dan mudah pecah. Kalau azra memang dia ada lagi, masih lagi ada darah. Sebab tu kalau dia tahu kata kalau dia tahu kata kalau dia tahu kata orang perempuan ni sudah tidak ada darah, kenapa kena bagi tahu? Kalau tahu lah, kalau tak tahu tak apa. Perempuan sendiri pun tak tahu dia ada darah tidak, contohnya. Sebab ikutkan zahirnya macam ada lagi lah, tak ada apa perbuatan orang yang menyebabkan dia hilang darah. Sebab lelaki tu nak kepada darah, tiba-tiba tak ada, boleh fasakh, boleh minta fasakh. Sebab dia dikira sebagai bukan minta fasakh, boleh cegat, boleh khiyar, boleh khiyar. Sebab apa? Sebab dia rasa menipu, dia rasa kena tipu orang. Nabi SAW dalam kitab Kifayatul Akhyar nikah dengan seorang perempuan. Pada waktu ketika di malam hari, Nabi SAW tengok perempuan tersebut ada seolah-olah macam penyakit sopok di pinggang. Maka dia pergi semula kepada pok dia. Mana khiyar itu juga. Mana dia seolah-olah macam itu. Jadi kalau ada lah dia tungi palsu ke apa-apa ke catat atas diri, kena kapur. Walaupun dia tak tanya sebab apa, sebab asal tak tanya itu adalah dia tu sempurna, kesal. Tiba-tiba ada air punya. Apatah lagi air yang berkaitan dengan persetubuhan, lagilah teruk tu. Tapi kalau tak tahu lain cerita, ini kalau tahu. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, pertamanya hendaklah ada laki-laki itu mana? Maka jika ada perempuan itu lagi fikir, maka harus bagi bapaknya bapak seorang perempuan dan neneknya nenek seorang perempuan. Ini datuk. Nenek ni kata musannif Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa datuk iaitu bapak kepada bapak perempuan boleh menjadi wali ketika ketiadaan bapaknya ataupun bapaknya hadir, akan tetapi tiada kelayakan untuk menjadi wali nikah kepada perempuan tersebut, contoh fasik ke apa. Hal ini berlaku kerana pada datuk itu juga sabitnya wiladah, beranak dan asabah seperti mana bapa. Wiladah ada wasitah lah, wasitah apa? Ada kaitan dengan nasab dan dia menjadi wali selepas daripada bapa. Wali apa? Wali mujbir. Selain daripada bapa dengan datuk tidak dikira sebagai wali mujbir. Maka kalau nak nikah dan neneknya mengkahwinkan perempuan tersebut, yakni perempuan yang dara, dengan tiada izin perempuan tersebut. Kata musannif dengan tiada izinnya. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni bahawa perkara ini berlaku berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni rahimahullah taala. Yang kata perempuan yang janda itu lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, sedangkan perempuan yang dara itu dinikahi oleh bapaknya sendiri. Janda lebih berhak. Bukan maksud lebih berhak ni tak payah wali dah, mana dia boleh buat keputusan terima pinangan orang. Kalau anak dara tidak boleh dia tu membuat keputusan menerima pinangan orang, melainkan walinya sahaja. Itu kita dah sebut dalam jilid yang pertama ataupun kedua-dua. Bukan itu sahaja, bahkan riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, perempuan yang dara ialah bapaknya meminta kebenaran untuk menikahkannya itu. Itu ada hadis tu yang kata kena minta izin, ditanggung hukum sunnah kerana meminta izin kepada anak perempuannya yang dara bukannya suatu kewajipan. Tambahan lagi, perempuan yang dara ini tidak mempunyai kebiasaan dan pengalaman bersetubuh dengan orang lelaki. Oleh sebab itu perempuan yang dara tersebut mempunyai sifat malu yang amat tinggi. Sepatutnya
Kalau tak sepatutnya sekarang ni, zaman sekarang tak sepatutnya tu, iaitu perempuan dalam sifat malu yang tinggi, cakap lebih kurang kepada orang lelaki. Tak boleh ikhtilaf pula, tak nak kata apa, apa yang habis kemudian sama ada ia perempuan tu baligh ataupun tiada. Nombor satu, kerana sabda Rasulullah SAW, "As-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru zawjuha abuha." Ini hadis tadi lah. Bermula perempuan janda itu terlebih berhak dengan dirinya, diri janda. Dan perempuan yang darah itu berkahwin akan anak tersebut oleh bapaknya, bapak seorang. Maka terdahulu dalam takhris ini hadis. Habis selesai. Kashful niqab pula, yakni sama ada perempuan tersebut berakal ataupun gila kerana sempurna kasih sayang bapa tersebut kepadanya. Itu ilah kenapa boleh nikah tanpa izin. Sama ada balik ataupun tidak, kerana dia ada kasih sayang yang tam, yang sempurna. Tidak akal dan mustahil pak tu akan memberikan kecederaan kepada anaknya untuk nikahkan dengan orang yang tak betul. Lepas tu mari pula syarat sah ijbar. Itu sebenarnya dah bahas dah bab ijbar ni, semua dia bilang semula syarat-syarat sah ijbar. Dan disyaratkan bagi sah ijbar, ijbar ni paksa kahwin. Itu istilah kita lah. Itu 3 syarat. Nombor 2, ijbar artinya memaksa berkahwin. Pertama, hendak ada laki-laki itu kufu dengan dia, dengan perempuan. Kufu kita dah bahas dah 80-90 soal pada jilid ini. Kashful niqab, kata musannif kufu dengan dia. Sesungguhnya perbahasan berkaitan kufu ini telah dibicarakan sebelumnya. Hendaklah kalian melihatnya pada tempat perbahasan yang lepas. Harap mudah. Okey, tiada sah dinikah perempuan tersebut. Kalau dah tak sah, tidak sah. Kata musannif, jika tiada mana ada akal. Hendaklah ada laki-laki itu kufu dengan dia. Maka jika tiada laki-laki itu kufunya, kufu perempuan. Kata musannif, jika tiada laki-laki itu kufunya, yakni hal keadaan anak perempuan tersebut masih kecil ataupun telah baligh, akan tetapi dirinya tidak redha dengan orang lelaki yang tidak sekufu dengannya. Waktu kecil tak boleh nikah dengan orang yang tak sekufu. Waktu besar tak boleh nikah dengan orang tak sekufu kalau dia tak redha. Maka tiada sahlah dinikahnya dengan kemahuan seorang untuk menikah apabila pasangan yang tidak sekufu dengannya. Wali harta tidak sah menguruskan atau mentasarrufkan pernikahan orang yang berada di bawah waliannya dengan orang yang tidak disukainya. Maka wali bunuh, wali harta pun tak sah menguruskan dengan orang yang tak disukainya. Apatah lagi wali bunuh, wali farah, itu lebih utama. Tidak boleh mengaturkan pernikahan orang perempuan yang berada di bawah waliannya dengan orang yang tidak disukainya. Jadi kena menikahkan dengan orang yang dia redha. Sebab tu sekufu ni penting, lengkap belum perempuan. Kalau belah lelaki tak ada kaitan dengan wali. Kalau dia berangkat, dia tidak gila, tak ada kaitan dengan wali lelaki, boleh nikah begitu saja. Dan kedua dan ketiga syarat, hendaklah kuasa ia seorang lelaki memberi mahar mithil. Kata musannif, hendaklah kuasa ia memberi mahar mithil. Zahirnya, lelaki yang bernikah dengan perempuan tersebut mestilah berkemampuan untuk membayar mahar mithil pada waktu tersebut, pada waktu nikah. Bahkan boleh dan berkemampuan memberikan kadar yang lebih daripada mahar mithil. Lebihlah mahar mithil, mahar yang sepakat ataupun yang bersamaan pada tempat tersebut ahli keluarga dia berapa ringgit. Bapa memberikan kepada anaknya yang mahjuh alaih duit untuk mahar perkahwinan sepakat. Syekh Sulaiman Al-Bijirmi rahimahullah ta'ala telah menyatakan bahawa jikalau seorang wali bagi perempuan menikahkannya dengan seorang lelaki yang mahjuh alaih dan tidak mampu memberikan mahar melalui cara ijbar, kemudian bapa bagi lelaki tersebut menyerahkan. Sekali lagi, jikalau seorang wali bagi perempuan menikahkannya dengan seorang lelaki yang mahjuh alaih, mahjuh alaih ini tidak boleh tasarruf harta dan tidak mampu memberikan mahar melalui cara ijbar, kemudian bapa bagi lelaki tersebut menyerahkan mahar yang perlu dibayar selepas akad, maka tidak sah pernikahan tersebut.
muhtasabin. Hal ini berlaku kerana lelaki tersebut termasuk kategori yang tidak mampu memberikan mahar ketika berlakunya akad nikah. Sebab tu syarat kahwin dengan sepupu itu adalah orang yang mampu untuk memberikan akad nikah ketika itu. Maka jalan penyelesaiannya ialah bapa bagi lelaki tersebut terlebih dahulu menghulurkan dan menyerahkan kadar mahar kahwinan yang diperlukan kepada anak lelakinya sebagai hibah. Ini helak ni. Kemudian anak lelaki yang menerimanya dan menikah dengan perempuan tersebut dengan cara sebegini, maka pernikahan yang dilaksanakan menjadi sah menurut syarak. Ini cara helak dia untuk menikahkan suami dia yang mahjub alaih, nak nikahkan oleh wali bagi isteri bagi mahjub alaih. Syarat sah ijbar habis. Ada lagi. Syarat sah ijbar membayar mahar berdasarkan harta negeri yang dukinya. Okey. Syekh Sulaiman Al-Bijirmi rahimahullah telah menerangkan bahawa antara syarat sah ijbar wali atas perempuan ialah harta yang digunakan untuk membayar mahar ialah berdasarkan harta atau duit di negeri dirinya berada, diri perempuan. Kalau perempuan tu berada di London, duit London, tak ada duit Malaysia. Tu syarat untuk bayar. Perkara yang dikehendaki dengan harta negeri tersebut ialah benda yang menjadi adat penduduk negeri tersebut muamalat dengannya. Tak kisah dolar. Di Singapura tak akan ringgit contohnya, dolar. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan kedua, maka jika papa ia seorang lelaki dengan mahar mithil, maka tiada sah. Yakni nombor 3, hendaklah kuasa laki-laki itu memberikan mahar mithil. Maka jika papa ia laki-laki dengan mahar mithil, maka tiada sah, tak sah, tak mampu untuk bayar. Okey, selesai. Dan ketiganya, jangan ada ia seorang lelaki berseteru, dan jangan ada ia wali berseteru perempuan itu dengan laki-laki itu. Jangan ada ia wali berseteru perempuan itu dengan laki-laki itu. Jangan ada ia jangan ada ia berseteru perempuan itu dengan laki-laki itu. Ia tu kena berseteru. Jangan ada ia berseteru perempuan itu dengan laki-laki itu. Yang ni syarat nak nikah tanpa izin perempuan tu, antara laki-laki dengan perempuan tu tak ada musuh, tak bermusuhan. Satu. Dan lagi jangan berseteru perempuan itu antara perempuan dan antara bapaknya yang perempuan atau neneknya yang perempuan. Tak boleh musuh antara lelaki dengan perempuan, tak boleh musuh antara perempuan dengan walinya. Itu syarat untuk nikah secara ijbar. Maka jika berseteru antara mereka itu isteri, laki-laki, wali, tiada sah dinikahkan dengan ijbar. Intaha Rawdatul Talibin Kifayatul Akhyar Tufah. Okey. Dibaca je lah sebab senang, kita dah bahas dulu. Dan syarat pula bagi harus ijbar itu lagi pada mengerjakan jua. Syarat pula bagi harus ijbar itu lagi pada mengerjakan jua saja. Tiada jadi syarat sahnya beberapa pula. Hak yang dia nak sebut akan datang ni ialah syarat bagi harus ijbar, lagi pula harus melaksanakan perkahwinan secara ijbar. Tiada jadi syarat sahnya, syarat sah ijbar. Beberapa pula tu jadi khabar syarat. Dan syarat pula ini, dan bermula syarat pula bagi harus ijbar itu lagi pula pada mengerjakan jua. Tiada jadi syarat sahnya itu beberapa pula. Ada beberapa pula. Hak bawah ni tak jadi syarat sah. Pertama, hendak adalah mahar mithil itu tunai. Okey, tunai. Maka tiada harus ia wali nikahkan dengan bertangguh. Tak boleh. Dia mesti tunai segera. Dan lagi pula daripada belanja negeri itu. Nombor 1 kita baca. Yakni syarat-syarat ini hanya pada mengharuskan pada mengerjakan jua, mengerjakan nikah. Bukan syarat pada sah ijbar wali. Dengan bahawa jika kurang satu syarat dari syarat-syarat ini, maka haramlah mengerjakan nikah. Tak boleh. Tetapi sah ia nikah dengan mahar mithil. Okey.
Dia kata syarat-syarat ini hanya pada mengharuskan, pada mengerjakan jua, bukan syarat pada sah ijbar. Dengan bahawa jika kurang satu syarat dari syarat-syarat ini, maka haramlah mengerjakan nikah, tetapi sah ia nikah dengan mahar mithil. Hak yang tiga yang akan sebut akan datang ni, kalau dia buat juga nikah tersebut hukum dia haram, tapi tak jadi syarat. Faham? Tak jadi syarat sah ijbar, tapi jadi hukum haram kalau tidak ada tiga ni. Okey. Keduanya, jadi dia kata maka tiada harus ia nikahkan dengan bertanggung. Makna apa? Sah nikah tapi haram. Begitu. Keduanya, dan lagi disyaratkan jangan ada laki-laki itu memberi mudarat kehidupan dengan dia dengan perempuan itu. Maka tiada haruslah dikahwinkan dengan laki-laki yang sangat tua atau ia laki-laki itu buta. Tapi kalau sekufu tak ada masalah, cumanya tak jadi. Cumanya tidak harus kerana berikan mudarat kepada laki perempuan tersebut. Ketiga, dan jangan ada laki-laki yang wajib atas laki-laki haji. Ini pun bahagian belakang dulu. Yakni bermula syarat yang kedua dan syarat yang ketiga itu dhaif kedua-dua. Dhaif pula. Seperti mana tersebut dalam Mishkat, washtiratu alla tatadarraru bihi li nahwi haramin aw aman wa illa fasakha wa alla yalzamuhu al-hajju dhaifani. Dan disyaratkan pada ijbar itu bahawa tidak memberi mudarat akan perempuan itu dengan sebab laki-laki itu, atau umpama tua ia laki-laki atau buta tu, bukan buta. Dan jika tidak niscaya fasakh, yakni jika tidak apa? Jika tidak ada syarat-syarat tak tua, kalau jika tidak apa? Jika tidak dengan makna memberi mudarat. Jika tidak, ini jika tidak memberi mudarat. Mana memberi mudarat? Niscaya fasakh. Okey, satu. Dan disyaratkan bahawa jangan ada laki-laki yang wajib atasnya laki-laki itu haji, iaitu dua-dua pandangan ni dhaif kedua-dua. Dhaif. Tu tak syarat. Maka manakala diperoleh segala perkara ini, maka harus ia wali ijbarkan perempuan tu. Harus dari sudut keharusan, bukan dari sudut sah. Dari sudut sah belaka, cumanya haram kalau tak cukup syarat. Cuma syarat kedua, syarat ketiga dia kata dhaif. Maka jika tiada diperoleh segala syarat ini, maka tiada sah nikahnya itu. Pula dah. Tu nombor 4 ta'liq dia penting. Sekali lagi kata, maka jika tiada diperoleh segala syarat ini, maka tiada sah nikah seorang perempuan itu. Okey. Jika ada kurang satu daripada segala syarat yang tiga perkara yang dahulu itu, seolah-olah syarat sah belum. Tadi dia kata bukan syarat sah. Dia kata dari sudut keharusan ijbar dan mengerjakan ijbar, bukan syarat sah. Tiba-tiba dia kata tak sah. Nombor 4 dia ta'liq. Yakni maka jika kurang daripada syarat yang kemudian ini, tiga tu lah, maka sah nikah seorang serta haram. Seperti mana telah dah. Bukan tak sah, tapi sah serta haram. Okay. Tetapi jika nikah dengan kurang daripada mahar mithil, maka batal mahar musamma jua. Tiada batal nikah perempuan, maka wajib atas seorang lelaki tadi mahar mithil. Dia kata jika nikah dengan kurang daripada mahar mithil, dia nikah dengan secara ijbar ni tiba-tiba kurang daripada mahar mithil, maka batallah mahar musamma. Mahar musamma, mahar yang sepakati batal, tapi tak batal nikah, maka wajib atasnya juga mahar mithil. Okey, nombor 1 kasbu nikah. Kata musannif, maka batal mahar musamma kerana ternafi ghibtah, iaitu kemahuan untuk bernikah, dan ternafi maslahah padanya pada bernikah. Sebab asalnya untuk nikah sekufu ni mestilah hendak dengan mahar misil. Dia sebutkan atas tu hendak adalah mahar misil. Hak yang syarat bukan surat sebelah tu tadi tak syarat
106 hendaklah kuasa ia laki itu memberi mahar mithil. Itu syarat sah untuk ijbar. Tapi sekarang ni dia bayar kurang, maka mahar musamma, mahar yang disepakati terbatal. Kerana mahar musamma tu hasil daripada ghibtah ataupun kemahuan untuk bernikah. Tiba-tiba dia bayar kurang ataupun dia letakkan bayaran kurang daripada mahar mithil. Batal mahar musamma tapi tak batal nikah, wajib mahar mithil. Kalau kurang daripada mahar mithil ke akad tu mestilah bayar mahar mithil, terbatal mahar musamma. Okey. Kemudian masalah kedua dan sunat. Masalah kedua daripada berapa? Pertama tadi hendak ada laki-laki kan? Mana pertama? Ini kedua daripada mana? Masalah pertama. Okey. Masalah pertama beberapa masalah zaujah. Ini masalah kedua pula. Dan sunatlah bagi bapa atau nenek yang wali apabila berkehendak ia bapa ataupun nenek itu kahwin anaknya, anak bapa ataupun nenek itu yang bikir, yang darah lagi balik meminta izin daripada perempuan itu, dan izin perempuan itu memadalah dengan diam perempuan itu. Itu mudahlah, kita dah bahas dulu. Kasuniqah, sunat bapa ataupun datuk meminta izin menikahkan anak ataupun cucu perempuannya. Kata musannif, meminta izin daripadanya. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala telah menerangkan dalam Tuhfah bahawa perkara ini dibuat supaya baik hati anak atau cucu perempuannya, atau sabur. Maka anak atau cucu perempuan yang masih kanak-kanak tidak perlu meminta izin kepadanya, bahkan tidak disunatkan berbuat sedemikian. Sebab apa? Kanak-kanak tidak ada ahli izin. Tidak disunatkan kepada wali bagi perempuan yang masih kanak-kanak menikahkannya, melainkan kerana mempunyai hajat yang tertentu ataupun maslahah yang tertentu. Kesemuanya sudah hamba syarahkan pada perbahasan masalah yang terlepas. Tengok baliklah dulu. Habis. Banyak ni. Ini lagi mudah. Maka wakil wali yang mujbir itu seperti wali mujbir pada harus nikah dan lainnya. Okey, wali mujbir nak wakilkan orang lagi. Wakil tersebut syarat dia kita dah bahas dulu, mestilah dia itu laki dan sebagainya. Dia seolah-olah kalau dia jadi wali, dia sah jadi wali. Tu orang yang kita wakilkan. Jangan kita wakilkan orang yang tidak sah jadi wali. Mesti wakilkan kepada orang yang sah menjadi wali. Habis. Tanda-tanda baligh dan balighah. Ini mudah sangat kita baca saja. Maka adalah baligh itu ada kalanya baligh dengan sampai umur seorang 15 tahun qamariyah. 15 tahun qamariyah tahdidan. Dan ada kalanya baligh itu dengan ihtilam. Nombor 2 arti ihtilam bermimpi yang mengeluarkan mani seorang. Bermimpi. Okey. Bermimpi mengeluarkan air mani seseorang. Kemudian jikalau tiada sampai umur seorang sekalipun, walaupun belum sampai 15 tapi dah mimpi dulu, maka balik. Dan sekurang-kurang masa ihtilam itu 9 tahun genap masuk kepada 10. 9 tahun genap masuk kepada 9 tahun. 9 tahun masa ihtilam 9 tahun ni khilaf ulama takriban ke tahdidan khilaf. Maka alamat ini bersekutu bersamaan pada laki-laki dan perempuan dari sudut ihtilam dan juga dari sudut umur kita kata. Dan dilebihkan pula jika ia seorang tu perempuan dengan haid dan beranak. Kenapa tidak dengan nifas? Kerana nifas sebelum dia nifas tu dah kait dengan ganak. Sebelum nifas tu ganak, sebelum ganak keluar air mani. Maka kalau orang tu boleh beranak, mana dia tu orang yang balik. Tetapi dihukum dengan balik beranak itu dengan 6 bulan. Dengan 2 saat. 6 bulan 2 saat dahulu, yakni sebelum daripada beranak seorang. Sekurang-kurang beranak 6 bulan. Dihukumkan balik beranak itu, yakni orang yang beranak itu dikira balik bila lepas dengan 6 bulan beranak. 6 bulan beranak.
Dan tiada diiktibar misbah balik itu dengan tubuh janggut atau kumisan ataupun bulu-bulu hari-hari. Dulu ada, kita pernah tengok orang perempuan dia ada misal. Orang perempuan dia ada misal. Waktu kecil macam ni ada bulu kat mulut tu. Bahkan jika ia seorang kafir dihukumkan balik pada tubuh bulu hari-hari kerana sukar kembalikan kepada ahlinya, ahli kafir, keluarga. Tiada kepada anak orang Islam, orang kafir, anak orang kafir kita, anak orang kafir saja kita hukumkan balik itu dengan tubuh hari-hari. Kerana apa? Kerana sukar kembalikan kepada ahlinya, ahli kafir. Nombor 3, yakni kerana kembali kepada ahli anak itu supaya menanya tentang hal baliknya atau tidak itu jadi susah. Itu maksudnya. Sukar kembali ini, sukar nak pastikan kepada mak dia untuk nyatakan dia dibalik ataupun belum, susah. Jadi kita hukumkan dengan adanya bulu hari-hari, selesai. Tapi orang Islam tidak, yakni tiada dihukumkan balik kepada anak orang Islam jika ada tumbuh bulu hari-hari. Walaupun tumbuh bulu hari-hari tapi tak cukup syarat-syarat yang disebutkan tadi, maka hukumnya seolah-olah macam tidak balik. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, masalah ketiga dan keempat, dan jika ada perempuan itu lagi kecil, lagi thayyib, kecil tak balik, thayyib iaitu thayyib yang diwakti pada pukul seorang jika dengan zina sekalipun, atau ia tidur, atau ia perempuan tidur, atau digagahi itu pukul. Jikalau daripada zakar binatang sekalipun, tengah-tengah tidur dia pun cocok datang cocok ke arah dia untuk jadi sayyid, maka dinamakan sayyid. Bersalahan jika diwakti pada umurnya dua perempuan, atau dijadikan dengan ketiadaan fikir. Dia memang asal tak ada fikir, tidak ada darah. Nombor 1, yakni tidak fikir pada asal kejadiannya. Ibarat tofah, wala athara li khalqiha bila bakara. Tidak memberi mudarat kerana kejadian perempuan itu tidak fikir pada asal kejadian. Asal-asal tidak ada fikir. Tak jawab lagi. Atau dengan gugur berlemak jatuh, pecah darah, sayyid. Yang ini jatuh daripada sesuatu yang menyebabkan tidak fikir, seperti jatuh tangga, rebah dan umpama. Lagi, atau keras haid itu laju, tebal, tajam, atau masukkan sesuatu yang lain daripada zakat, seperti anak jarinya, darah hitam, tak kerja. Semua itu maka dihukumkan segala perkara itu fikir juga. Maknanya kalau dia nak terima pinangan orang, dia kena terima ripok dia. Walaupun telah pecah lagu. Lihatlah Bughlil Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj. Maka memadalah dia fikir, itu ide fikir. Madalah dia diam tu, nampak ada izin. Kashful niqab, diam perempuan darah. Kata musannif, maka memadalah diamnya itu izinnya. Yang izin perempuan yang darah lagi pula balik apabila diminta izin untuk menikahkannya kepada orang lelaki yang sekufu dengannya ataupun selain yang sekufu dengannya, intah. Itu maksud perempuan yang darah lagi pula balik bila minta izin untuk menikahkan lelaki yang sekufu ataupun selain sekufu, dia diam. Mana dia tahu? Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam Mughni bahawa tanda izinnya itu adalah dengan diamnya perempuan darah tersebut. Hal ini berlaku kerana berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, perempuan yang janda lebih berhak pada dirinya berbanding walinya, sedangkan perempuan yang darah itu dengan cara meminta izin kepadanya, izinnya itu berlaku dengan diamnya. Nabi. Maka jikalau seorang perempuan darah tersebut menangis dalam keadaan mengangkatkan suaranya ataupun memukul pipinya, nescaya tidak memadai sama sekali untuk diiktibarkan sebagai izin. Bukan sedih gembira tu, memang salah, memang tak apa tu. Hal ini berlaku kerana perbuatan sedemikian menunjukkan ketiadaan redha daripada perempuan darah tersebut. Maka keluar dengan kata para ulama meminta izin kepada perempuan darah boleh masalah jikalau dinikahkan perempuan darah tersebut dalam keadaan dirinya sendiri hadir dan dirinya diam ketika itu. Niscaya tidak memadai perkara sedemikian dipanggil sebagai meminta izin, bahkan seyogianya minta izin dengan jelas kepada kena sarih. Boleh ke tak nikah ni? Jangan dia hadis itu
Wali pun cakap-cakap, dia pun tak kata apa, dikira minta izin. Tak kira, hak tu dikira tak minta izin, walaupun sah, tapi dikira tidak minta izin. Syekh Al-Imrani rahimahullah ta'ala telah menerangkan dalam Al-Bayan bahawa para al-ashab Asy-Syafi'iyah yang mutaakhirin telah menyebutkan, jikalau wali bagi perempuan darah tersebut meminta izin kepadanya untuk menikahkannya dengan mahar yang lebih sedikit daripada mahar mithil, ataupun dengan menggunakan mata wang yang tidak digunakan di negerinya, negeri perempuan, kemudian perempuan darah tersebut senyap dan diam, maka tidak dikira sama sekali sebagai mendapat keizinan daripadanya. Bayar kurang daripada mahar mithil, menggunakan mata wang yang bukan daripada tempat dia, maka tak dikira sebagai minta izin. Hal ini berlaku kerana benda tersebut berbentuk harta. Oleh itu senyapnya perempuan darah tersebut tidak diiktibarkan keizinan berlaku padanya daripada perempuan kerana berbentuk harta, bukan dari sudut pernikahan. Berbentuk harta lain. Dari sudut pernikahan dia boleh. Dari sudut berbentuk harta dia perempuan tidak diiktibarkan. Jadi tidak semestinya as-subut alamatur ridha kena pada semua benda. Tidak. Bahkan kena pada perkahwinan. Kemudian bahkan jika memberi tiada diamnya, bahkan jika memberi tanda diamnya, bahkan jika memberi tanda diamnya, fa'il bagi memberi tanda, yakni oleh diamnya dia perempuan itu akan enggannya seorang seperti berteriak atau menangis, atau tak diam dah, atau memukul pipi, diam sambil pukul pipi tu, atau lainnya, tiadalah diam dia seorang itu, jadi izinnya izin perempuan sah. Dan jika ada ia perempuan kecil lagi saib, lagi gila, maka harus bagi bapa dan nenek itu wali mujbir mengkahwinkan dia, mengkahwinkan kecil, saib, gila. Dah lah kecil, tak ada darah pula, lepas tu gila. Tiada hakim dan tiada ab'ad. Ini tidak boleh dinikahkan oleh hakim dan tidak boleh dinikahkan oleh wali ab'ad. Kemudian yakni tiada harus hakim dan wali ab'ad kahwinkan dia, tak ada. Kahwinkan dia, kahwinkan perempuan. Besar. Kata Kisuriqah, keharusan bapa ataupun datuk menikahkan anak ataupun cucu perempuan yang masih kanak-kanak, gila dan janda. Kata musannif harus kata musannif harus bagi bapa dan nenek itu mengkahwinkan dia, yakni ketika zahir maslahah untuk menikahkannya daripada mencukupkan nafkah untuk perempuan tersebut dan sebagainya. Daripada itu bayan bagi kata zahir masalah. Boleh nak menikahkan, tapi bila zahir maslahah. Apa maslahah tu? Untuk mencukupkan nafkah perempuan tersebut, itu maslahahnya. Dan seumpamanya tidak diambil kira pada hak perempuan yang masih kanak-kanak, gila dan janda tersebut melalui hajat untuk menikahkannya, bahkan hanya dengan maslahah saja. Syekh Al-Imrani rahimahullah telah menjelaskan dalam Al-Bayan bahawa tidak diharuskan bagi hakim untuk menikahkan perempuan tersebut kerana ia tidak ada hajat sama sekali untuk menikahkannya dalam keadaan ini, dalam keadaan kecil, gila, janda. Masalah yang kelima, dan jika ada ia perempuan tu thayyib, hilang darah, lagi pula gila, sayyid gila, maka bagi bapa dan nenek dan hakim mengkahwinkan dia. Mana harus mengkahwinkan sayyid balik gila, tiada yang lainnya, tiada yang lain daripada tersebut. Nombor 7, yakni maka harus bagi bapa dan nenek dan hakim mengkahwinkan dia, mengkahwinkan perempuan yang sayyid lagi gila, lagi balik. Tadi sayyid lagi gila, lagi kecil, hari ni balik. Tiada harus bagi wali yang lain, iaitu wali ab'ad. Daripada mereka itu wali bapa, nenek, hakim. Berkata di dalam Mishkat Al-Masabih, dan jika adalah perempuan gila itu sudah balighah, haruslah terhadap bapa dan neneknya dan hakim mengkahwinkan dia, mengkahwinkan perempuan tersebut. Tetapi hakim itu tidaklah mengkahwinkan dia, mengkahwinkan perempuan, melainkan apabila nyata hajatnya, hajat perempuan yang thayyib lagi baligh, lagi gila tu, kepada nikah. Tadi pun kita dah bahas sebenarnya. Dan bapa dan nenek itu mengkahwin oleh keduanya, bapa dan nenek, dengan menilik kepada maslahah, keperluan untuk menafkahkan dia dan sebagainya, dan tidak disyaratkan zahir hajatnya. Hajat perempuan apa nikah. Macam mana zahir hajat? Dia tengok orang lelaki
dia berkeliling di kawasan orang lelaki, dia berkehendak untuk setubuh, itu zahir hajat. Itu tak syarat zahir hajat, bahkan sekadar semata-mata maslahah untuk orang nafkahkan dia dan sebagainya sudah dikira ada maslahah. Habis. Tetapi jika hakim mengkahwinkan dia, jika hakim mengkahwinkan perempuan baligh lagi thayyib lagi gila tu, tiada harus, tak boleh, melainkan dengan syarat iaitu nyata hajatnya perempuan tu kepada nikah. Nombor satu, yakni zahir hajat perempuan itu kepada nikah, yakni kerana zahir gemarnya perempuan kepada nikah. Okey. Kasyfu nikah, nyata hajatnya kepada nikah, yakni dengan zahirnya alamat-alamat dan tanda-tanda ghalib syahwatnya, ataupun disaksikan hajatnya kepada pernikahan tersebut oleh orang yang pakar dan berpengalaman. Contoh doktor. Doktor mengesahkan dia ni kena kahwin tak. Kalau kahwin dia boleh sembuh ke? Dah tahu. Bersalahan bapak bagi orang gila tadi dan neneknya. Tiada disyaratkan baginya, bagi bapak dan nenek tu tidak disyaratkan baginya, bagi perempuan yang thayyib, yang gila, yang balik tu hajatnya. Jadi zahir hajatnya, hajat perempuan tu. Tu. Kasyfu nikah, hal ini berlaku kerana bapa atau datuk bagi perempuan tersebut merupakan wali yang mempunyai hak untuk ijbar perempuan tersebut. Hak untuk ijbar ini tidak disabitkan pada hakim. Oleh sebab itu hakim tidak boleh menikahkannya jikalau tidak zahir hajatnya. Namun begitu, menikahkan perempuan yang baligh, gila dan janda ini akan menjadi wajib ke atas bapa atau datuk atau hakim ketika dirinya berhajat untuk bernikah. Jadi kalau untuk laki atau kalau untuk bapa ataupun walinya yang nenek tu, datuk tu, tak syarat nyata hajat. Nyata hajat ke mana? Iaitu tanda-tanda ghalib syahwatnya ataupun disaksikan oleh orang yang kepakaran dalam bab tersebut. Maka beza dengan hakim. Hakim tidak ada hak ijbar, maka perlulah ada syarat nyata hajat untuk nikahkan hakim kepada perempuan tersebut. Habis. Tapi dia kata, kalaulah zahir hajat untuk menikah, maka bapa, datuk dengan hakim wajib nikahkan dia. Tadi bapa dengan nenek tak syarat nyata hajat tu untuk nikahkan dia, bahkan boleh menikahkan dia kerana ada masalah. Tapi kalaulah nyata zahir hajatnya, hakim ke bapa ke nenek ke wajib menikahkan dia. Intaha ad-dalilun nasah, wallahu ta'ala a'lam. Kita habis insya-Allah hari Rabu khatam insya-Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.